warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Tafsir Al-Azhar jilid kelima, karangan Dr. Hamka. Kita masih bincang lagi surah Yunus ayat ke-71, 72, 73, 74, 74. Jadi 4 ayat lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. Dan bacakanlah pada mereka perkhabaran Nuh. Naba'an Nuh. Perkhabaran Nuh, cerita Nuh. Seketika dia berkata kepadanya, wahai kaumku, jika adalah keberatan atas kamu kedudukanku, kabura alaikum maqami. Keberatan atas kamu kedudukanku dan peringatanku dengan ayat Allah, wa tazkiri bi ayatillah. Maka kepada Allah lah aku bertawakal. Fa'alullah tawakkal tu. Maka bulatkanlah persoalan kamu dan sekutu-kutu kami itu dah. Fa'ajmi'u dah. Fa'ajmi'u amrakum wa syurakakum dah. Kumpulkan, bulatkanlah, satukanlah urusan kamu dan sekutu-sekutu kamu lah. Kemudian itu janganlah menjadi ragu-ragu atas kamu urusan kamu itu. Semalayakun amrukum alaikum rummah. Rummah, ragu-ragu janganlah. Dan Summaqdu ilayya. Kemudian kemudian tetaplah keputusan atas kamu atas aku dah. Tetapkanlah keputusan kamu atasku. Summaqdu ilayya. Dan janganlah kamu beri kesempatan bagi wala tunzurun. Semaksudnya wala tunzurun, jangan beri kesempatan, jangan tangguh-tangguh lah dah. Ayat ke-72. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Maka jika kamu berpaling, tawallaitum, tidaklah pada kamu aku akan minta upah. Fama sa'altukum min ajr. Dan kepada kamu tidaklah kepada kamu aku meminta upahnya. Fama sa'altukum min ajr. Tidak ada upahku melainkan atas tangan Allah. In ajra illa 'ala Allah. Supaya adalah aku dari golongan orang muslim. Umirtu an akuna minal muslimin. Ayat ke-73. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Tetapi mereka telah mendustakan dia. Fakadzabuh. Dan maka telah kami selamatkan dia dan orang yang sertanya dalam bahtera itu. Fanajainahu wa ma'ahu fil fulk. Al-fulk itu bahtera, kapal lah dah. Dan kami jadikan mereka khalifah, pengganti lah. Wa ja'alnahu khalaifa. Dan telah kami tenggelamkan orang yang telah mendustakan ayat kami. Wa araqnal ladzina kazzabu bi ayatina. Maka pandanglah betapa berjadinya akibat orang yang kena ancamnya. Fanzur kaifa kana aqibatul munzirin. Bagaimana akibat orang yang telah diberi peringatan lah. Tengoklah dah, perhatikanlah, pandanglah dah. Ayat ke-74. Summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinati fama kanu yu'minu bima kazzabu bihi فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Kemudian itu telah kami bangkitkan sesudahnya beberapa orang rasul. Summa ba'atsna min ba'di rusulan. Beberapa orang rasul kepada kaum mereka ila qaumihim. Maka datanglah rasul-rasul itu kepada mereka dengan serba-serbi keterangan. Faja'uhum bil bayyinat. Tapi tidak juga mereka hendak beriman kepada apa yang telah didustakan oleh orang yang terdahulu. Fama kanu yu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Kemudian demikianlah telah kami cop atas hati orang yang melanggar. Kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Orang yang melanggar batas lah, melampaui batas. Kita baru baca ayat 71 hingga 74 dah. Kita sambung balik.
Ayat yang tengah kita hadapi ini, ayat 71 berkait-kait dengan ayat-ayat sebelumnya dalam memberikan dakwah kepada kaum-kaum musyrikin Quraisy supaya meninggalkan hidup mensyirikkan Allah dan menganut agama tauhid lah, mengesahkan Allah. Mereka bersetegan kerah kepala lah mempertahankan pendirian yang salah. Dan Rasul pula berjuang pula menegakkan kebenaran. Dalam perjuangan musyrikin orang kafir Quraisy ini mempertahankan yang salah dan Nabi SAW menegakkan perkara yang benar itu. Tauhid tersebut sudah menjadi janji pasti dari Allah bahawa kebenaranlah yang akan menang. Rasulullah SAW yang akan dibela oleh Tuhan, dan yang salah pasti runtuh lah. Pembela yang salah pasti kecewa. Begitulah yang telah terjadi lebih dahulu daripada pada Rasulullah yang dahululah di masa lampau. Sejarah-sejarah Nabi dulu begitu jadi dah. Ini perlulah diperingatkan pada mereka, pada orang kafir tersebut. Sebab meskipun sejarah tidak berulang, namun perangai manusia menurut ilmu masyarakat, di dalam tiap-tiap zaman ada banyak persamaannya. Cerita zaman Nabi Nuh ke, zaman Nabi Musa ke, yakin boleh pula perangai jenis serupa perangai gitu dah. Sama-sama keberatan melepaskan pendirian yang lama, sama-sama menentang pembaharuan. Tetapi akhirnya mereka kalah juga. Sebab itulah maka datangnya ayat 71 tersebut dah. Ayat 71 inilah. Dan bacakanlah pada mereka perkhabar Nuh, cerita pasal Nabi Nuh pula. Awal pangkal ayat 71. Artinya supaya kaum musyrikin itu mengerti keadaan mereka sekarang. Dan persamaan mereka dengan umat-umat yang terdahulu. Kaum musyrikin Mekah pun serupa umat-umat musyrikin dahulu dah. Cubalah ceritakanlah kepada mereka berita tentang bagaimana perkataan Nabi Nuh. Perkataan Nabi Nuh itu ketika kaumnya menentangnya. Nabi Nuh kata apa? Seketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika adalah keberatan atas kamu kedudukanku dan peringatanku dengan ayat Allah. Dalam hidup yang demikian lamanya, kerana amat panjang umurnya Nabi Nuh tu tak? Nabi Nuh telah mengalami pengalaman yang pahit-pahit. Lama sangat pahit-pahit. Nabi Nuh telah mengajak kaumnya supaya meninggalkan menyembah berhala atau mempersekutukan yang lain dengan Allah. Tetapi kaumnya masih merasa keberatan. Merasa hal itu terlalu berat dan besar bagi mereka. Kerana mempertahankan ada untuk nenek moyang lah. Keberatan itu menyebabkan mereka benci kepada Nabi Nuh. Nuh menyampaikan surah ayat-ayat atau peringatan Allah. Mereka keberatan menerima keduanya. Mereka keberatan menerima kalau peribadi Nabi Nuh yang menjadi Rasul. Dan mereka keberatan pula atas seruan yang dia sampaikan. Keberatan atas kedua hal itu. Keberatan menerima peribadinya. Dan keberatan menerima ajarannya telah menimbulkan rasa benci dan dendam dalam hati mereka. Benci ke Nabi Nuh ni. Mau mereka ialah supaya mereka dibiarkan saja suka hati berbuat apa yang mereka hendak dikerjakan. Dan jangan umat Nabi Nuh ni suka buat gapo-gapo maksiat gapo. Tak ada orang lagi lah. Baik menyembah berhala atau kemaksiatan yang lainnya. Mereka marah kepada Nabi Nuh lah. Maka dalam ayat ini terangkanlah bagaimana sambutan Nabi Nuh atas sikap mereka orang kafir kaum dia tu lah. Nabi Nuh telah tahu bahawa kaumnya keberatan menerima dirinya dan menerima petunjuk-petunjuk yang dia berikan. Nabi Nuh merasa bahawa keberatan itu telah memuncak menjadi kebencian. Dan kalau kebencian telah sampai ke puncaknya, nescaya kaumnya itu akan menyingkirkannya dari dunia. Bunuhnya dah. Akan membunuhnya lah. Maka berkatalah dia, jika demikian maksud kalian terhadap diriku, maka kepada Allah lah aku bertakar. Bagaimanapun sikap yang akan dilakukan kaumnya itu kepada dirinya, namun dia menyerah dan bertakal hanya kepada Tuhan saja. Nak bunuh kau nak apa? Suruh Tuhan lah. Kalau siapa ajar, mati lah. Nabi Nuh AS memang telah mempunyai pengikut juga. Tapi pengikut itu masih sedikit sekali. Dan mereka pun lemah-lemah pula. Golongan rendahnya pernah menjadi satu alasan juga oleh kaumnya yang kaya raya. Dan berpengaruh untuk mencela Nabi Nuh. Yang tengok pengikut Nabi Nuh ni orang miskin. Sedekah. Hak menentang Nabi Nuh ni orang kafir-kafir itu pembesar-pembesar yang kaya dah. Mereka pernah berkata bahawa kami tidak mahu mengikuti engkau sebab kami lihat pengikut-pengikut engkau itu hanyalah orang yang rendah martabatnya dari kalangan kami dan lagi sontok dan dungu fikirannya. Bodoh-bodoh, kapul dah. Surah ke-11 ayat 7. Surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 111. Sebab itu kami tidak hendak mengikuti engkau. Sebab kami merasa tidak setara dengan mereka dalam keadaan sebagai demikian. Dalam kesombongan kaumnya yang berkedudukan tinggi dan kelemahan. Serta sedikit jumlah pengikutnya yang tidak akan boleh membela dia. Tidak ada lain tempat Nuh berlindung melainkan Allah. Tuhan telah mengutuskannya menjadi Rasul. Dalam ayat ini kita mendapat pelajaran bahawasanya tawakal kepada Allah
adalah sandaran yang paling kuat dan kokoh bagi Nabi Nuh. Tawakal bukanlah alamat dari kelemahan, tetapi yang teguh dari kekuatan jiwa. Maka oleh sebab tawakalnya itu telah penuh, berkatalah dia selanjutnya. Nabi Nuh ni tawakal penuh, dia berkata apa? Maka bulatkanlah persoalan kamu dan sekutu kamu tak. Buat putusan lah. Buat kata-kata sepakat antara kamu dan sekutu-sekutu kamu lah. Untuk berhala kau kapi ikut lah. Aku telah bertawakal pada Tuhan, dan betapa pun banyak bilangan kamu dan betapa pun jahatnya maksud kamu kepadaku. Mentang-mentang kamu kuat. Dan orang-orang yang mengikutiku kamu anggap orang yang lemah dan bodoh, nama aku tidak takut. Seluruh urusanku ini telah aku tawakalkan, bulatkan pada Tuhan. Kamu boleh berbuat apa yang kamu kehendaki kalau boleh menyusun dan mengumpulkan seluruh kekuatanmu yang ada dan membolakkannya menjadi satu. Buat putusan, buat kesepakatan tak. Jadi kuatlah. Kumpulkan kekuatan kamu nak. Atau ibarat orang yang akan berangkat musafir, kamu boleh menyediakan seluruh persiapan kamu buat berangkat menentang Allah. Bulatkanlah seluruh persoalan kamu dah, kekuatan kamu, persatuan kamu dah. Dan kumpulkanlah semuanya bersama-sama dengan berhala-berhala yang telah kamu persekutukan dengan Allah, dengan dia itu dah. Kemudian itu janganlah menjadikan ragu-ragu atas kamu urusan kamu itu. Artinya jangan lagi mundur maju kalau hendak melawan. Janganlah tangguh-tangguh lagi dah. Dan jangan lagi kamu beri kesempatan bagiku. Ujung ayat 71 dah. Artinya kalau kamu memang bermaksud hendak menyingkirkan aku dari dunia ini, nak bunuh, hendak membunuhku, kau macam-macam lah. Nama aku sendiri nyata tidak berdaya. Kamu boleh melakukannya. Nak bunuh. Nak apa dah. Ini adalah satu ayat yang luar biasa yang dalam membayangkan imannya seorang Rasulullah. Contohlah Nabi Nuh ni contoh pada Nabi Muhammad SAW. Dan kepada kita pula. Muhammad SAW disuruh Tuhan menyampaikan berita itu kepada kaum Quraisy supaya mereka faham bahawa sekalian Nabi dan Rasulullah itu satu pendirian saja. Jadi Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW. Pendirian yang sama saja dan sama martabat imannya. Kedudukan Nabi Muhammad SAW di Mekah, terutama seketika ayat-ayat dan surah Yunus ini turun, sama dengan kedudukan Nabi Nuh lah. Berdakwah lama dah. Walau tak sampai 950 tahun pun lama jugalah dakwah kepada kaum Quraisy. Itu penentang Nabi Muhammad terdiri dari golongan orang yang merasa dirinya lebih atas dan lebih berpengaruh. Sedangkan pengikut Nabi Muhammad SAW pun masih lemah, orang miskin, tidak kaya dah. Hamba gapo gitulah. Ikut Nabi Muhammad SAW macam Nabi Nuh dululah. Jadi cerita Nabi-Nabi dulu dicerita dalam Quran sebagai perbandingan pengajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Serupa lah. Nak mengambil pengajaran dah. Menceritakan peristiwa betapa pendirian Nabi Nuh seketika dia ditentang oleh kaumnya ini oleh Nabi Muhammad pula kepada kaum Quraisy yang menentang Nabi, jauh lebih mendalam pengaruhnya daripada jika Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan terus terang bahawa pendiriannya adalah begitu. Jadi cerita cara uslub Al-Quran ni, dia cerita Nabi Nuh. Jawab ke kaum. Sebenarnya serupa juga Nabi Muhammad jawab ke kaumnya dengan kalam Nabi Nuh. Serupa lah. Lebih berkesan daripada Nabi kata kepada kaum Quraisy bagaimana Nabi Nuh kata. Dengan ayat Quran cerita, Nabi Nuh kata yang dianggap serupa lah dengan Nabi Muhammad lah ni. Kata ke kaum Quraisy. Sebagaimana Nabi Nuh kata kepada kaum dia. Nabi Nuh. Mereka yang faham susun kata yang demikian fasih dari ayat Allah yang begitu mendalam, sudahlah dapat membawa kesan bahawa Muhammad pun berpendirian yang sama sebagaimana Nabi Nuh juga. Serupa je. Nabi Nuh kecek tu sebab Allah Nabi Muhammad SAW kecek ke kaum kafir Quraisy ni. Betapa lemahnya kelihatan dari luar bertentangan dengan golongan terbesar pada masa itu. Nabi itu kecil sikit ada. Dan masih mempunyai pengikut yang sedikit saja lagi lemah. Namun dia merasa kuat sebab dia bersandar, menyerahkan diri dan bertawakal kepada Allah semata-mata. Jadi Nabi ni napuk je sikit masa tu dia. Tapi akan jadi kuat. Kerana apa? Kerana bertawakal kepada Allah. Sebab itu kalau kamu melawan dia, kumpulkanlah kekuatan, janganlah ragu-ragu. Dan kalau hendak menyakiti dan membunuh sekalipun, dirinya yang lemah tidak akan dapat bertahan kalau hanya dari segi dirinya sendirinya. Kalau nak kira tak kuat lah Nabi Muhammad. Kalau kita nak lawan kemungkaran, maksiat, bid'ah ke apa begitu, kita rasa tak gagah lah. Tapi kita kentakan. Digantung dia akan tinggi, dibuang dia akan jauh, dibunuh dia akan mati dia. Sebab itu maka segala ancaman dan gertakan tidaklah akan mampu buat memundurkannya daripada kewajipan telah dipikulkan Tuhan kepada dirinya. Ni Nabi Muhammad SAW sebagai contoh uswatun hasanah bagi kita. Ada cabaran untuk menegakkan dakwah. Orang kafir Quraisy bukan main menentang Nabi, tapi Nabi tidak ganjak lah, tidak berubah pendirian, terus teguh
Sebagaimana Nabi-Nabi dulu. Begitu juga da'i ke, pendakwah ke pada zaman sekarang. Serupa lah, kena ikut cara Nabi juga lah. Ayat ini menjelaskan bahawa perjuangan seorang Rasul tidaklah perjuangan untuk dirinya sendiri. Dia hanya melancarkan kehendak dan perintah Tuhan saja. Sebab itulah dia bertawakal pada Tuhan. Dia percaya bahawa rencana mengutusnya menyampaikan seruan pada kaumnya adalah dari Allah sendiri. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan innahu la yadni. Dia tidak akan mengecewakan aku lah. Ahli-ahli bahasa perenung Quran seumpama Imam Ali Balaghah Syekh Abdul Qahir Jarjani. Syekh Abdul Qahir Jarjani berkata bahawa ini adalah mengandungi suatu balaghah yang luar biasa tingginya. Ayat bunga, ayat comel ayat dah. Dan mengandungi pula pendidikan yang agung bagi jiwa mukmin dalam meniru langkah Nabi. Maka jika kamu berpaling, tidaklah kamu aku akan minta upah lah. Nabi tak minta upah dengan umat dia lah. Pangkat itu 72 artinya kalau seruan Nabi Nuh supaya mereka mengumpulkan kekuatan dan benar-benar menentang dah. Sehingga lekas jelas keputusan Tuhan asal sabuk terapung asal batu terbenam. Putus lah. Dia putus terai dah. Kalau seruan itu tidak diperdulikan, melainkan berhanyut-hanyut juga mereka dalam kekufuran. Tidak ada sambutan yang tegas untuk menerima dakwah Nabi ni. Namun beliau Nabi Nuh sekali-kali tidaklah akan berhenti dan sekali-kali tidaklah akan bosan untuk dakwah kepada tauhid dan kebenaran. Dia akan terus-menerus dan terus menyampaikan seruan sampai pada zaman kita ini pun orang-orang yang kufur itu kerap kali mengajak orang yang menyeru kepada kebenaran mengukur cita-cita yang mulia dengan mata benda dah. Jadi okey yang sesak ke apa. Ya ke Allah ukur lah sokongnya apa penyokong dia dah dia ramai dah pendukung dia dah berpuluh-puluh ribu beratus ribu juta dah. Net sokongnya dia macam artis dia dah. Benda sesak penjajar kubu-kubu besar dah. Tapi kalau orang tak ada sokongan, kita tak ada sokongan, kita tetap juga meneruskan dakwah menyatakan kebenaran sebagaimana Nabi Muhammad SAW lah. Nabi Nuh. Oleh kerana Nabi Nuh tidak mahu berhenti-henti menyampaikan seruan kebenaran, mereka ukurlah itu dengan wang. Mungkin Nabi Nuh itu menghendaki upah atau gaji dari pekerjaannya. Maka supaya mulutnya berhenti bertutur, lebih baik disumbak dengan wang. Samalah perasaan kaum Nabi Nuh di waktu itu dengan seorang tuan besar yang sombong melihat seorang mengepik buku das derma, buku apa ni, buku Belanda ni, memasuki pagar pekarangan rumahnya. Dia bosan kalau tetamu itu masuk ke rumahnya lalu bercerita panjang tentang kewajipan berderma dan bersedekah. Ni takut derma lah. Mendirikan sebuah masjid dan rumah pendidikan agama. Sebelum orang itu membuka bicara dan membuka buku les, lekas-lekas dikeluarkannya lah wang logam ₹10. Dan seluruhnya orang itu lekas-lekas pergi sebelum kecek banyak lah tak. Jadi dia takut orang yang kecek banyak ni tak ₹10 satu sikit benar lah dah. Bukan 10 rial, 10 sen satu nak. Duit Indonesia ni ₹10 tu 10 sen je dah. Jadi dia dia takut orang yang kecek banyak duk ngepe suruh derma ko apa sekolah agama kau apa ni, you beri 10 sen kak. So gila lah. Ayat ini menerangkan betapa sambutan Nabi Nuh atas penerimaan yang demikian, bahawasanya pekerjaannya ini tidak akan dihentikannya sama sekali walaupun mereka berpaling menentang Nabi Nuh lah. Dan dari mereka dia tidak minta upah dengan kaum Nabi Nuh. Tidak ada upahku melainkan atas tanggungan Allah semata-mata. Janganlah kamu sangka bahawa kedatanganku ini hendak merugikan kamu dari segi harta tak? Melainkan hendak memberimu keuntungan dari segi pendirian hidup sahaja tak? Nabi Nuh tak minta harta tak? Tapi nak suruh orang kaum dia tu berubah pendirian hidup. Dan naikkanlah tingkat cara kamu berfikir kepada yang lebih tinggi. Jangan mengikut kedatangan seorang rasul dengan kelobaan hidupmu yang amat rendah. Terikat oleh harta benda sebab kamu menyembah benda. Aku telah diperintahkan oleh Tuhan Allah supaya adalah aku dari golongan orang yang muslim, orang yang menyerah diri kepada Tuhan. Ujung ayat 72. Dengan hujah ayat ini menceritakan percakapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Sekali lagi kita mendapat erti yang sangat dalam atau cita-cita yang paling tinggi dari hidup seorang muslim. Kita sudah tahu erti muslimin ialah orang-orang yang benar-benar telah membulatkan kepercayaannya kepada Allah, serah diri kepada Allah, percaya bulat pada Allah ni. Kerana sudah insaf bahawa tidak ada yang lain lagi yang paling berkuasa menentukannya, yang berkuasa menentukan hidup ataupun mati kita, menentukan rezeki kita, menentukan kaya dan miskin kita, melainkan Allah sahaja. Allah sahajalah yang berkuasa dah.
Hidup mati sebenarnya susah hidup. Rezeki kita ni Allah belaka. Oleh sebab itulah maka Islam yang sejati itu dirumuskan dalam kalimah syahadat tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka Islam adalah mencakupi segala kegiatan hidup kita. Dan tawakal adalah sebahagian dari Islam. Dalam kedua ayat berturut-turut ini, kita telah dapat memahami caranya Nabi Nuh membawakan tawakal dan Islam. Dia di dalam menghadapi maksud jahat kaumnya, beliau bertawakal pada Tuhan. Dan dalam menghadapi seluruh persoalan hidup dan Islam kepada Tuhan. Tetapi mereka telah mendustakan dia, mendustakan Nabi Nuh lah. Pangkal ayat 73. Kita telah dapat membaca dalam Al-Quran bahawa satu surah sendiri khusus berdinamai surah Nuh. Surah ke-71 ada surah Nuh ni. Bahawa siang dan malam beliau telah menyeru mereka. Ini ayat kelima lah. Sekalipun telah menyampaikan seruan secara terang-terangan, berjelas-jelasan. Ayat ke-8. Secara berhadapan dan secara keras, namun segala seruan itu tidak lain hanyalah menambahkan mereka lari saja. Ayat ke-6. Dakwah kau kuat, tapi orang kafir dan kawan Nabi Nuh semakin lari lah. Tidak mahu menerima dakwah Nabi Nuh. Tentu akhirnya Tuhan menjatuhkan keputusan yang tidak dapat dielakkan lagi. Maka telah kami selamatkan dia dan orang yang sertanya dalam bahtera itu. Sebagaimana diuraikan Tuhan dalam wahyunya pada surah Hud, sesudah surah ini dan surah Al-Mu'minun, dan surah Asy-Syu'ara dan surah Al-A'raf, dan dengan sekilas ringkas pada surah yang lain. Dibawa Nabi Nuh dan orang yang beriman kepadanya dengan sebuah bahtera, dan kami jadikanlah mereka khalifah-khalifah. Khalifah yang berarti pengganti dan penyambut waris untuk menanjukkan hukum-hukum Tuhan dalam dunia ini. Dari keturunan Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya dalam bahtera itu, terutama daripada putera Nabi Nuh lah, anak Nabi Nuh ni. Datanglah orang yang akan menurunkan Ibrahim. Dan Ibrahim menurunkan pula Nabi-Nabi yang lain, sehingga walaupun sebahagian besar penduduk bumi kerana ingkar pada kehendak Allah telah binasa, namun bibit atau tampang akan melaksanakan ajaran Tuhan terpelihara baik dalam bahtera itu. Jadi ada dah khalifah pengganti lah kepada umat Nabi Nuh yang hancur lebur lah. Dan telah kami tenggelamkan orang yang telah mendustakan ayat kami ini, ayat kami itu, meskipun dahulu mereka banyak yang majoriti memegang kendali masyarakat, sombong, angkuh dan mengejek para rasul. Kerana mereka merasakan diri mereka kuat, mereka lah yang tenggelam binasa hancur lebur. Sedangkan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang lemah dan sedikit itu menurunkan manusia yang sekarang dah, keturunan manusia sekarang telah memenuhi seluruh dunia ini. Ada khilaf lah, tapi jumhur ulama kata berlaku pada seluruh dunia lah. Tapi ada ulama kata juga tidak berlaku pada seluruh dunia, tapi luah lah dah. Luah jugalah kuasa tu. Orang-orang dalam dunia ini meskipun di waktu itu mereka hanya sedikit, maka berpandanglah betapa jadinya akibat orang yang kena ancam. Ujung ayat ke-73. Artinya pandang dan renunglah oleh engkau, wahai Rasulku, betapa yang telah terjadi pada orang yang menentang seorang Rasulullah, iaitu Nabi Nuh AS. Bukankah akhirnya mereka binasa juga dalam kekufuran, tenggelam tidak bangkit-bangkit lagi. Orang yang mereka hinakan selama ini, Nabi Nuh dan pengikut Nabi Nuh yang miskin itu, itulah yang naik. Sedangkan mereka yang bertahan dalam kesombongan, mereka yang lulus ke dalam laut, masuk dalam laut dah. Sampaikanlah hal ini kepada mereka itu, kaum Quraisy musyrikin itu, untuk mereka jadikan kias bandingan tentang keputusan kehendak Tuhan. Itu bahasanya kecurangan tidaklah pernah menang menghadapi kejujuran, dan kebatilan tidaklah dapat mengalahkan yang hak. Dalam ayat ini kita melihat satu susunan yang indah dalam Al-Quran, iaitu menyebutkan terlebih dahulu keadaan Nabi Nuh dan pengikutnya yang diselamatkan oleh Allah dalam bahtera, kerana mereka menjadi khalifah di atas bumi. Padahal sepintas lalu kita merasai bahawa mereka menjadi khalifah ialah setelah kaum Nabi Nuh yang kufur itu tenggelam. Tapi setelah kita sedikit lebih mendalam, susunan Tuhan mendahulukan khalifah itulah yang lebih kena dan tepat untuk mengelakkan prasangka orang bahawa yang selamat dalam bahtera ialah khalifah dari kaum yang telah binasa. Mereka khalifah penyambut pengajaran disampaikan oleh Allah kepada Adam. Dilanjutkan oleh Syith, putera Adam, disambut lagi oleh Idris, cucu cicit dari Syith, dan ditegakkan lagi oleh Nabi Nuh. Maka dalam penumpang bahtera adalah anak-anak Nuh, di antaranya ialah Syam yang akan menurunkan Ibrahim, dan Ibrahim inilah kelak yang akan menurunkan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi, termasuk Nabi Musa, Isa, Muhammad SAW, membawa obor tauhid ke muka bumi dunia ini. Inilah pendapat penafsiran dari hamba. Penafsiran dhaif ini, iaitu di samping penafsiran yang lebih umum, bahawasanya mendahulukan sebutan khalaif ni, pengganti-pengganti itu daripada orang yang tenggelam, ialah sebagai tasliyah, pengobat hati para rasul dan orang beriman bahawa kesedihan atau akibat
Dari orang beriman haruslah didahulukan daripada menyebut kaum kafir yang sudah nyata tenggelam binasa dan lulus tengkus lumus dan dalam golongan ombak. Badai taufan dengan gelombang mati ke habisnya orang kafir. Bukan nak cerita situ dan cerita utamanya tentang orang Islam. Kemudian itu telah kami bangkitkan sedahnya beberapa rasul kepada kaum mereka. Pangkat ayat 74. Artinya sudah Nabi Nuh diseberangkan dengan bahtera dengan selamat. Maka sebagai pelancaran dari apa yang telah diisyaratkan Tuhan dalam ayat Tuhan di atas tadi, iaitu datangnya khalaif atau pengganti atau penyambung tugas. Sebab negeri telah berkelabaran, anak buah telah berkembangan. Satu laki-laki isi perahu dan perempuan jodohnya telah beranak. Dan anak telah bercucu-cucu dia. Sehingga telah terbentuk masyarakat bersuku-suku, berkabilah, berkaum dan berumat manusia. Diutus Tuhanlah kepada kaum-kaum itu beberapa rasul. Diutuslah Nabi Hud kepada kaum Ad, Salih kepada kaum Samud, Syu'aib kepada kaumnya ahli Madyan. Dan tetangganya penduduk Aikah. Demikian pula Ibrahim sebelum itu dan Lut dan lain-lain. Maka datanglah rasul-rasul itu kepada mereka dengan serba-serbi keterangan. Sebagaimana diuraikan dalam surah-surah yang lain, iaitu mereka bawakan keterangan-keterangan baik berupa ulasan lidah dengan percakapan timbul dari hati ke hati. Sebagaimana keahlian Nabi Syu'aib dalam berpidato, atau Nabi Saleh diberi mukjizat dengan unta. Dan berbagai cara yang sepatutnya menarik hati mereka, tetapi tidak juga mereka hendak beriman kepada apa yang telah didustakan oleh orang yang terdahulu itu. So betul juga dah. Tak saya percaya ke Nabi. Meskipun berbagai keterangan hujah-hujah alasan dan dalil telah dikemukakan oleh rasul-rasul yang diutus Allah kemudian dari Nabi Nuh. Lepas Nabi Nuh pun rasul-rasul dulu pun hebat-hebat berdebat berhujah. Namun mereka tidak juga mahu menerimanya dan masih tetap menduakannya, menduakan Allah dan mensyirikkan Allah sebagaimana dilakukan oleh orang yang terdahulu tadi. Khususnya yang telah tenggelam kerana tidak percaya kepada Nabi Nuh tadi. Hal ini diperingatkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW juga. Bahawasan jika seorang ini, yang kufar Quraisy itu membangkas demikian rupa kepada engkau dah. Sebagaimana Nabi-Nabi terdahulu, wahai utusanku, namun yang begitu terjadi juga pada kaum-kaum Nabi yang datang sesudah Nabi Nuh. Demikianlah telah kami cop atas hati orang yang melanggar. Ujung ayat 74. Di tiap zaman terhadap setiap Rasul dan Nabi sejak zaman Nabi Nuh, sampailah Nabi-Nabi datang sesudah Nabi Nuh. Sampai kepada engkau sendiri, wahai utusanku yang terakhir, bertemulah selalu manusia-manusia yang hati mereka telah dicop. Artinya sudah keras, laksana batu hati kekun. Tidak dapat berubah lagi sebab mereka sendiri yang terlebih dahulu telah melangkah kepada pelanggaran batas. Dapat diumpamakan pada cerita seorang mandor kebun. Untuk mandor kebun. Yang dahulunya sifatnya lemah lembut. Penuh belas kasihan, pada suatu hari dia menyepak seorang kuli dia. Pada penyepakan pertama dia masih ragu-ragu dan takut, tapi buat seterusnya sudah menjadi kebiasaannya menyepak. Sehingga rasa kasih sayangnya tidak ada lagi. Atau seumpamanya seorang yang satu kali telah menjadi pembunuh. Jiwanya menjadi dicop oleh Allah. Kerana pembunuhan pertama itu sehingga buat selanjutnya mudah saja baginya menyentak pisau kalau bertengkar dalam perkara kecil sekalipun. Sebab itu maka kepada orang mukmin selalu diberi peringatan. Awaslah diri jangan sampai satu kali telah terperosok kepada kejahatan. Bahaya besar mulai mengancam, iaitu jiwa akan dicop atau dimeterai oleh Tuhan. Jadi dia kekal dengan maksiat. Benda salah juga lah. Begitulah kebanyakan sebab-sebab daripada kekufuran dan kemusyrikan Quraisy pada khususnya. Sebagai sebab dari turunnya ayat dan jiwa manusia pada umumnya. Kalau pada permulaan mereka tidak menjaga batas-batas sopan, budi kemanusiaan suatu hati yang cuci bersih, lalu diperuntukkan hawa nafsu belaka, maka terlibat ke dalam hawa nafsu, terjun ke dalam hawa nafsu, sehingga tidak boleh menarik diri lagi, dicop oleh Tuhan. Wallahu a'lam, setakat itu saja. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.